Buletin Didik 12 Januari bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Jurulatih bola tampar yang terlibat dalam insiden menampar atlet 2 minggu lalu dibatalkan lesen kejurulatihannya. Keputusan itu dimuktamadkan Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Kementerian Pendidikan KPM selepas Persatuan Bola Tampar Malaysia MAWA memutuskan jurulatih itu hilang kelayakan profesional. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata jurulatih yang juga seorang guru itu tidak lagi dibenar menjadi jurulatih sukan terbabit termasuk bagi murid sekolah. Tegas Hannah, kedua-dua kementerian terlibat tidak akan sesekali berkompromi khususnya dalam usaha memastikan keselamatan dan kesejahteraan atlet. MAWA juga sudah menarik sijil kejurulatihan bola tampar tahap 1 sukan spesifik jurulatih itu. Majlis Sukan Negara dan MAWA kedua-duanya telah memuktamadkan siasatan mereka yang mana secara sebulat suara memutuskan bahawa jurulatih bola tampar itu sepatutnya hilang kelayakan daripada menjadi seorang jurulatih. KBS telah mengarahkan Akademi Kejurulatihan Kebangsaan Institut Sukan Negara memastikan pelaksanaan peraturan yang mewajibkan setiap jurulatih memperbarui lesen kejurulatihan yang diperolehi mereka sebagai pengiktirafan skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan SPKK setiap 2 tahun sekali diperketatkan lagi. Ia bagi memastikan jurulatih-jurulatih sukan negara sentiasa dipantau perkembangan dan keaktifan kerjaya kejurulatihan mereka. Penguatkuasaan peraturan itu juga membolehkan pihak akademi dan pemegang taruh yang lain mengemas kini data selain turut dapat membantu jurulatih meningkatkan lagi kemahiran mereka melalui upskilling dan reskilling dengan pendekatan kejurulatihan dan teknologi terkini. Tambahnya, insiden itu turut membuka mata bahawa terdapat keperluan untuk mewajibkan semua jurulatih murid sekolah untuk menjadi sebahagian daripada skim perlesenan kejurulatihan kebangsaan SLKK dan SPKK. Justru KPM akan bekerjasama rapat dengan ISN bagi melengkapkan golongan jurulatih di sekolah dengan pensijilan yang diperlukan. Ia adalah penting untuk menyediakan persekitaran yang sihat dan selamat, saling hormat menghormati serta bebas daripada sebarang bentuk gangguan dan penderaan. Dalam pada itu, KPM memaklumkan bahawa siasatan berkaitan insiden terbabit sudah selesai. Ia dijalankan secara menyeluruh melibatkan semua pihak berkaitan termasuk jurulatih, murid, rakan sepasukan guru, pengurus pasukan, saksi kejadian serta ibu bapa pemain terlibat. Kementerian juga kata Fadlina meneliti secara terperinci hasil laporan siasatan tersebut dari pelbagai sudut, khususnya yang melibatkan etika serta imej profesional perguruan. Guru yang juga merupakan penjawat awam adalah tertakluk kepada Peraturan 4/2/D Peraturan-Peraturan Pegawai Awam dalam kurungan Kelakuan dan Tata Tertib 1993. KPM amat prihatin serta cakna akan keselamatan dan kebajikan murid semasa di sekolah mahupun ketika mengikuti aktiviti co-curriculum di luar. KPM sentiasa komited untuk memastikan keselamatan dan kebajikan murid menjadi keutamaan. Oleh itu, semua pihak yang terlibat perlu mengambil berat dan memberi perhatian untuk mengelak atau mengawal daripada berlaku sebarang kemungkinan yang tidak diingini. Selaras peraturan itu, Jabatan Pendidikan Negeri boleh mengambil tindakan sewajarnya terhadap mana-mana individu yang didapati melakukan tindakan tidak wajar melanggar peraturan atau melakukan perbuatan yang boleh menimbulkan pertikaian oleh masyarakat melalui aspek keselamatan yang diterapkan oleh warga guru terhadap murid. Disember lalu, rakaman insiden seorang jurulatih menampar 2 pemainnya tular di media sosial dan mendapat kecaman ramai. Klip itu memaparkan jurulatih terbabit menampar 2 pemain wanita ketika kejohanan bola tampar remaja B14 di Kota Tinggi Johor. Susulan insiden itu, MAWA mengambil tindakan tegas menggantung sementara jurulatih berkenaan. Bagaimanapun, ibu bapa kepada atlet remaja yang ditampar itu memohon jurulatih terbabit dikekalkan dengan meminta semua pihak menghentikan kecaman atau mengambil tindakan. Kerajaan Negeri Terengganu memberi jaminan semua tenaga pengasuh kanak-kanak di 70 taska permata di bawah selian Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu YPKT telah melalui tapisan ketat sebelum diambil bekerja. Pengurusi Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Wanita Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri Hanafi Ahmad berkata setakat ini ada kes pendarahan dilaporkan di pusat jagaan milik kerajaan negeri itu.
Jelas Hanafia, pihaknya akan memastikan semua pengasuh mereka bersedia dari segi mental dan fizikal sebelum diambil bekerja serta tidak mempunyai rekod rawatan psikiatri. Turut diambil kira sejarah keluarga dan rekod pengasuh sebelum ini. Faktor umur pengasuh yang terlalu muda juga menjadi pertimbangan bagi mengelak punca berlaku kejadian dera kanak-kanak di pusat asuhan. Walaupun pengasuh-pengasuh muda ni, saya kata bukan semua emosi dan tidak tahan dengan tekanan. Tetapi mungkin kadang-kadang dia terbawa-bawa perkara yang berlaku di rumah ataupun di luar tu, mungkin dia terbawa-bawa. Tapi saya harap insya-Allah kita akan buat sesuatu lah bagi memastikan perkara ini tidak akan berulang lagi. Beliau ditemui di majlis menandatangani surat anugerah LOA projek pembangunan mini hidro 3.0 MW Sungai Pelagat Terengganu. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Justru usaha untuk mendidik generasi muda tentang penyalahgunaan dada wajar dipupuk dari bangku sekolah. Menyedari keperluan itu, Sekolah Kebangsaan Sejangkang Jaya Kuala Langat mengambil inisiatif menganjurkan karnival anti dadah. Menurut Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Langat, Azhar A. Kadir, pihaknya sentiasa menggalakkan program sedemikian bagi memastikan kegiatan penyalahgunaan dada dibenteras lebih awal. Ini merupakan satu usaha yang baik untuk memberi pendedahan kepada terutamanya pelajar-pelajar sekolah rendah untuk anti atau mencegah mereka daripada terlibat dengan dadah. Jadi saya rasa usaha ini perlu diteruskan dan dikongsi bersama sekolah-sekolah lain, dijadikan contoh kepada sekolah-sekolah lain. Tambahnya, usaha terbabit perlu diteruskan bagi tujuan untuk memastikan generasi akan datang bebas daripada dadah. Objektif kita untuk memastikanlah murid-murid kita diberi pendedahan tentang bahaya dadah dan juga melalui pameran-pameran dan juga aktiviti sepanjang minggu ini mampu menjadikan murid-murid kita murid yang terhindar daripada gejala-gejala dadah dan juga murid-murid yang mampu menjadi seorang murid yang dari segi sasiah, dari segi akhlaknya berjaya apabila mereka keluar daripada sekolah nanti. Saya yakin sekolah ini yang aktif, ada program yang melibatkan bukan saja ibu bapa, marah pendedahan, kefahaman kepada murid-murid. Kami sentiasa tetap dengan tema itu, mencegah lebih baik pada mengubati, kerana mereka ni seawal kecil kita patut dedahkan, dan kali ini kami julung-julung kali pertama kali berusaha dengan sekolah rendah. Ujar mereka, program sebegini memberi kesedaran bukan sahaja kepada murid sekolah tetapi juga kepada ibu bapa tentang bahaya dadah. Program selama 5 hari itu disertai Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan pakar kaunseling dari Badan Bukan Kerajaan. Bersua kembali. Menjelang perayaan Tahun Baru Cina pada 22 Januari ini, pelbagai persiapan awal mula dilakukan bagi merayakannya termasuk pembelian kuih tradisional yang menjadi satu kemestian. Namun tinjauan di Jalan Pudu Ibu Negara mendapati rata-rata harga kuih berkenaan meningkat. Setiap kali perayaan Tahun Baru Cina, kuih tradisional antaranya kuih bakul, kari pap kacang, tat nenas, kuih kapit gulung, kuih bangkit serta kuih ros menjadi tumpuan masyarakat Cina. Dakwa penyaga harga jualan meningkat disebabkan kenaikan harga barangan asas. Naik, mesti naik ya. Kalau tak naik, ibu punya lah, mesti naik ya. Jadi walaupun naik, apa pun naik lah, barang semua naik. lebih kurang RM1 macam tu lah, tak banyak. Berapa? RM1 macam tu, satu paku RM1 macam tu. Oh naik. Naik sikit lah, naik sikit. Barang-barang semua naik kan? Bagi pembeli, kenaikan RM1 hingga RM5 dikesan bagi setiap kuih tradisional bergantung kepada jenis dan permintaannya. Tak sama wah, tu satu tahun. Tahun-tahun tak sama wah. Starting ada 9, sekarang itu 10 lagi 12 ini macam wah. Yang saiz 400 gram. Kalau itu ada kecil, ada biasa, ada besar, tak sama harga. Sementara itu, jualan buah limau mandarin yang sinonim dengan perayaan masyarakat Tionghoa agak hambar. Mungkin pembeli mengambil sikap last minute atau ada kenaikan harga buah berkenaan.
Menurut Kalevani, peniaga buah-buahan yang ditemui di ibu negara, faktor kenaikan harga buah itu dipengaruhi dengan nilai mata wang semasa. Kalau kamu tengok last few years, kita punya prices, kita punya currency really drop down compared to the surrounding the country. So when comes for the conversion of the currency, semua barang-barang kita harga dah naik dah compared to few years back. Itu je beza. Tambahnya, terdapat kenaikan mengikut saiz kotak buah berkenaan. Based on the sizes. Limau dia ada sizes, ada sampel dia macam ni. Ada sizes, ada S, M, medium. So sizes tu based on that harga dia naik. Paling kecil harga dia murah. Kalau sederhana average price. Yang paling besar more selective, higher. Harga dia lagi tinggi. Bagi peniaga lain pula, harga jualan limau mandarin menjadi tidak menentu berdasarkan faktor lain seperti pengantaran dan pembelian awal untuk bekalan. Shipping will be cost them the price to determine the price lah. Kalau dia import banyak, then harga dia murah sikit. Tapi at this situation, I understand from the supply, the pasar burung, they say all depend on the shipping, and now the China, majority from China kan, the situation is uncertain. Last week I tanya harga ini, this week I tanya pula dia naik. So I pun keliru. But I hope lah everybody will be enjoy the murah lah kan. I mean the good price, and everybody can enjoy and can eat orange lah during Chinese New Year. It's a must for Chinese people lah. Pembeli yang ditemui pula berkata, keadaan ekonomi yang kurang stabil mungkin menjadi faktor kenaikan harga. Saya rasa mungkin lebih mahal sikit berbanding dengan tahun yang lepas lah. Jadi apa sebabnya? Bagi saya rasa mungkin ada berkaitan dengan ekonomi yang kurang stable. Pandangan saya memang harga tu ada naik sikit, tapi tak banyak lah. Tapi memang ada naik berbanding daripada tahun lepas. Tapi bezanya tak banyak lah. Tapi memang ada naik harga. Saya rasa sebab inflation dengan kita punya currency dengan stock market memang ada beza lah tahun ni. Tinjauan mendapati harga jualan limau mandarin bermula daripada RM20 sekotak dengan harga purata limau saiz besar antara RM28 hingga RM30 sekotak. Bagaimanapun, harga buah limau juga bergantung kepada negara import, di mana harga limau diimport dari Jepun lebih mahal berbanding yang diimport dari China. Limau import Jepun juga dikatakan lebih manis. Buat masa ini, bekalan limau mandarin di pasaran adalah mencukupi. Mata wang berbentuk ikan dan belalang. Artifak ini adalah sebahagian daripada mata wang timah yang ditemui di Beruas, Perak. Mata wang ini terdiri daripada duit tampang dan juga duit berbentuk binatang. Ia antara bukti kewujudan kerajaan Beruas yang disebut dalam teks sejarah Melayu dan juga Tom Ferris dalam bukunya Suma Oriental. Bersua kembali. Kementerian Perpaduan bercadang untuk menganjurkan Minggu Perpaduan di peringkat kebangsaan bagi memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Menterinya, Dato' Aaron Argo Dagang berkata, inisiatif itu bakal dianjurkan secara besar-besaran pada penghujung Mei depan. Memang lebih banyak lagi aktiviti untuk menjuruskan perpaduan akan kita adakan. Dan seperti yang saya katakan tadi, satu daripadanya adalah kita akan mengadakan satu program yang besar-besaran, iaitu Minggu Perpaduan, di mana semua agensi akan terlibat, banyak kementerian-kementerian lain akan terlibat, pendidikan, wanita, education dan sebagainya. Kita akan mohon supaya mereka semua terlibat, sebab perpaduan ini adalah berasaskan daripada pelibatan masyarakat majmuk. Beliau berkata demikian dalam ucapan Majlis Amanat 2023 Menteri Perpaduan bersama warga Kementerian di Putrajaya siang tadi. Kementerian Perpaduan tahun ini turut memberi fokus yang berpaksikan kepada 3 teras utama: dasar perpaduan negara iaitu patriotism dan demokrasi, identiti nasional serta ekosistem perpaduan.
Data Aaron Ago turut menyatakan bahawa kementeriannya akan memperkasa penghayatan terhadap 5 prinsip rukun negara bagi membina perpaduan yang lebih erat dalam masyarakat. Ia antara lain bagi menyemarakkan semangat masyarakat madani seperti yang diinspirasikan oleh Kerajaan Perpaduan Pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Program yang dijadual berlangsung selama 7 hari itu bakal dimulakan di Sarawak dan disusuli di negeri lain. Semalam 11 Januari adalah hari ulang tahun kelahiran penyanyi nombor 1 negara Datuk Seri Siti Nurhaliza. Istimewanya kali ini, ulang tahun ke-44 itu turut diraikan bersama anak-anak Gaza yang merupakan pelajar di Tadika Afwa Al-Afia. Sambutan bermakna itu dikongsikan Siti di laman Instagramnya. Menerusi video pendek yang dikongsikan, seramai 60 anak-anak kecil dari tadika itu kelihatan sangat gembira tatkala menyambut ulang tahun kelahiran Datuk Seri Siti Nurhaliza. Mereka turut menyanyikan lagu sambil bertepuk tangan sebelum memotong kek. Mengakui terharu dengan sambutan itu, titipan doa turut dipanjatkan beliau untuk kesejahteraan penduduk Gaza. Terdahulu, pelantun lagu Cinda ini memberitahu umum sekolah tersebut diuruskan sahabatnya yang menetap di sana. Kajian terbaru Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mendedahkan hampir 50,000 empangan besar di seluruh negara dijangka kehilangan lebih 25% keupayaan penyimpanan air menjelang 2050. Kajian Universiti PBB itu melihat data dari lebih 47,000 empangan di 150 negara. Ia juga menunjukkan 16% daripada kapasiti asal sudah pun hilang. Kapasiti empangan dijangka susut daripada 6 trilion kepada 4.65 trilion meter padu menjelang 2050. Justru tindakan mesti diambil untuk menangani masalah itu yang boleh mengancam keselamatan air dan tenaga global. Usaha melindungi infrastruktur penyimpanan juga penting. Kelodak terkumpul dalam takungan akibat gangguan aliran air semula jadi boleh menyebabkan kerosakan pada turbin hidroelektrik. Ia juga menghalang aliran mendapan di sepanjang sungai dan menjadikan kawasan hulu lebih terdedah kepada risiko banjir. Menurut penyelidikan Reuters tahun lalu, empangan yang dibina oleh China di Sungai Mekong telah mengganggu aliran mendapan ke negara hiliran, mengubah landscape dan menjejaskan mata pencarian berjuta-juta petani. Sukan, harapan penyokong badminton tanah air untuk menyaksikan pertembungan antara Lee Zijia dan Eng Ziyong di saingan terbuka Malaysia 2023 tidak kesampaian. Zijia selaku pilihan kedua kejohanan dikejutkan oleh Kodai Naraoka dari Jepun di pusingan pertama semalam. Sudah pasti keputusan itu mengecewakan Zijia yang memulakan kalender 2023 tanpa jurulatih dengan langkah kiri. Ia bukanlah keputusan yang diharapkan Zijia, apatah lagi beraksi di laman sendiri di hadapan ribuan penyokong di Axiata Arena. Bermula dengan cemerlang, Zijia menang set pertama 21-13. Namun akibat gagal mengawal keadaan angin yang kuat, dia memberi peluang kepada Naraoka untuk bangkit di set kedua 17-21. Naraoka yang sedang memiliki momentum terbaiknya dan mempunyai kelebihan kawalan angin lebih baik, menoktakan kemenangan di set penentuan dengan keputusan 19-21. Memang rasa disappointed and apa yang saya ada hari ini saya sudah try and this is the result and apa boleh cakap saya rasa it's a bad start for 2023 but
banyak lagi tournament yang akan datang, so saya akan try lagi lah. Apapun, buat Zijia, kekalahan ini tidak menjejaskan pendiriannya untuk meneruskan perjalanan kerjanya tanpa jurulatih sejak akhir November lalu. Tegasnya, baik atau tidak, dia perlu bertanggungjawab atas pilihannya itu. Berbaki 2 hari sebelum skuad hoki kebangsaan memulakan aksi dalam kempen Hoki Piala Dunia 2023 di Rourkela, India, tumpas 2-3 kepada Sepanyol pada aksi pemanas badan mencetuskan motivasi baik dan idea baru buat skuad The Speedy Tigers sebelum berdepan Belanda Sabtu ini. Aksi persahabatan menentang Sepanyol semalam adalah penilaian taktikal terakhir buat pengendali Arul Silveraj sebelum memulakan kempen Piala Dunia Sabtu ini. Malaysia memperoleh gol menerusi jaringan sudut penalti Muhammad Aminuddin Mohamed Zain sebelum Nur Syafiq Sumantri menggandakan jaringan hasil gol padang. Bagi Arul, aksi persahabatan ini cukup penting buat skuad negara merencana strategi terbaik untuk berdepan pasukan ranking ketiga dunia itu nanti. Berdasarkan rekod 15 pertemuan kedua-dua pasukan menerusi data Badan Induk Hoki Dunia FIH, Malaysia hanya pernah menewaskan Belanda sekali pada kempen Piala Dunia 1975. Selain satu keputusan seri tanpa jaringan pada saingan peringkat kumpulan Sukan Olimpik 2000 di Sydney, Australia. 3 elemen yang saya perlu tekankan sebelum bermain dengan pasukan Belanda adalah ball speed, pergerakan bola kita, dan 2 lagi adalah defending circle kita kena lebih tight marking dan juga lagi agresif tetapi dengan tenang, dan juga attacking circle kita, peluang yang kita tak kena gunakan dengan lebih baik, mendapatkan penalti corner ataupun cuba membawa bola ke arah penjaga gol. Tambahnya, kunci untuk mengelak penguasaan Belanda adalah disiplin yang tinggi di atas padang dan beliau amat berharap pemain dapat melakukannya serta kental sebagai satu pasukan. Buat julung kalinya selepas 4 penampilan di Regata Antarabangsa di Raja Langkawi RLIR, pasukan pelayaran Universiti Malaysia Terengganu UMT menyahut cabaran dengan menampilkan 2 pasukan dalam kelab sports boats. Lebih mencuri tumpuan, UMT 2 muncul satu-satunya pasukan wanita yang bersaing pada edisi ke-19 ini. Pasukan pelayaran Universiti Malaysia Terengganu 2 UMT 2 dibarisi 6 pelayar terdiri daripada pelajar-pelajar sarjana muda sains nautika dan pengangkutan maritime dari pusat latihan pelayaran dan seorang kaki tangan UMT. Sekaligus muncul satu-satunya institusi pengajian tinggi IPT di Malaysia yang mempunyai pasukan pelayaran. Bagi kita orang, kumpulan perempuan saja UMT hantar yang pertama agak mencabarlah untuk kita orang sebab kita pun tahu beza antara tenaga lelaki dengan wanita, tapi kami tak nampak tu sebagai satu cabaran untuk kami. Dalam pada itu, RLIR 2023 turut menampilkan satu lagi pasukan lelaki UMT iaitu UMT 1. Diketuai jurulatih juga bekas pelayar kebangsaan Ku Anas Kuzamil. Rekod pasukan pelayaran lelaki UMT sebelum ini berjaya meraih tempat ketiga pada kejohanan kapal layar antarabangsa di Korea Selatan November tahun lalu. Boleh! Persiapan sempena Festival Gala Musim Bunga 2023 di Beijing, China mengakhiri Buletin D-Day. Acara tahunan ini mencipta rekod dunia Guinness sebagai program TV dengan tontonan tertinggi. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.